Tapi kita kena lihat sarwa jagat kita, pemikiran kita seperti Tuan Haji tadi sebutlah, kita kena lihat lebih luas lagi dunia ni. Kita lihat kepada masyarakat secara keseluruhannya, kita lihat kepada rakyat secara keseluruhannya, apakah keadaan-keadaan yang terbaik untuk menjaga kesihatan demi kesejahteraan kita juga, bukan orang lain. Wallah. Baik, terima kasih kepada Dr. Sazli. Mungkin komen sedikit daripada Ustaz berkenaan dengan ya. Boleh Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini. Saya tak menyangkakan majlis macam ni. Saya boleh mengatakan buang masa. Pasal saya sangka saya kalau ikut adalah orang utama untuk dipanggil kasih saya. Itu pada kasih saya. Pasal saya dituju oleh pihak klinik sendiri dengan doktor, nama saya tak ingat, Dr. Kamarina saya, Dr. Sofiah datang tuju khas untuk saya. Pasal saya ni macam dianggap sebagai orang yang mastermind dalam bab menentang pemvaksinan ini. Saya sangka majlis ni macam sepatutnya perbincangan dia yang ni lah yang paling besar sekali sepatutnya. Jadi saya kecewa sikit pasal dari awal kami bukan tak kenal apa dia yang dikatakan penyakit dan vaksinasi ni, bukanlah jahil sangat. Adalah setakat kita tahu vaksin lagi pun, memang saya pun dulu adalah orang yang telah divaksin dengan kita dulu, tak kerti apa. Tapi sepatutnya inilah isu yang paling besar dibahas. Jadi itu saya kata saya kecewa sikit pasal tak fokus pada the main topic dan kenapa why we do this event. Pada saya macam tu, dia tak mencapai matlamat. Just untuk nak cerita ni, TV semua dah cerita hijrah tak hijrah apa, macam-macam cerita lah yang tak pernah dengar ni, perkataan daripada orang yang memang dalam institusi yang khasnya pondok, khasnya yang memang ilmu pondok ni dia, saya boleh kata dia adalah ilmu sirrul asrar. Dia rasa dalam rahsia yang kalau kita tak faham dia, kita tak akan tahu apa sebenarnya yang ada dalam institusi pondok ni. Jadi khasnya saya nak fokus pada isu kebersihan situ. Kemudian kepada majlis fatwa sendiri, begitu juga dengan mufti-mufti yang telah disebutkan namanya, itu juga tokoh-tokoh hatta yang antarabangsa nama Qardawi itu sekalipun. Pasal kalau kita lihat dari segi disiplin ilmu ni, kalau ikut situlah yang perlu dibahas. Terutama bila datang ke pondok ni, sepatutnya perkara itulah sepatutnya hendaklah dikemukakan dan dibahas supaya kami boleh menghadam benda tu. Tapi bila ujung rupanya nak tutup dah, lepas tu nak minta pandangan pula. Allah, saya kecewa. Jadi sepatutnya bagilah 3-4 jam. Pasal yang ni yang utama untuk dibahas. Habis-habis 3-4 jam dah berlalu dan ibu pukul 8, 9.30 pula. Saya kecewa pasal saya banyak kelas saya tinggal untuk saya datang sini. Very sad. Ini betul-betul pada saya memalukan kalau panggil saya untuk ni. Kalau saya maaf kalau saya anggap saya dipanggil untuk itu. Kalau saya ni adalah sebagai sampingan, minta maaf lah kalau saya merasa begitu. Pasal saya merasakan saya yang diminta tarikh dengan Dr. Sazli untuk penempatan keputusan buat majlis hari ini ataupun 14 Mac, isn't it? Okey. Sepatutnya saya dipanggil, kenapa apa majlis sepatutnya ni buat apa bincangan sepatutnya untuk mendapatkan kepuasan hati itu di atas apa punya presentation. Pasal memanglah takat tunjuk slide. Itu slide, just only slide. Tapi apa yang proses duk lalu masyarakat duk rasa dengan apa kita tengok, kita punya experience sendiri. Dengan begitu juga kalau kami duduk di pondok dengan kita punya
ilmu yang kita belajar ni, masalah bermasalah. Saya nak sebut satu je contoh. Yang ni rasanya kalau orang yang faham dalam ilmu dan disiplin ilmu, cukup dah untuk menolak JAKIM. Ingat tuan saya sebut. Mungkin bahasa saya kasar. Boleh tolak dengan mufti-mufti sekali. Bagi saya ini very simple punya maklumat. Dia keluarkan fatwa salah tuan. Yang ni orang kata tak payah bagi kajian makmal apa ke, saintifik apa ke, sebut macam ni, laluan bersiri lah apalah, telah dimurnikan. Tak payah sebut tu. Very simple punya maklumat. Dia boleh bagi satu fatwa salah. Tuan boleh tengok JAKIM tentang fatwa makan belangkas. Saya minta respon dulu. Ada boleh jawab. Apa hukum makan belangkas? Boleh buka sekarang. JAKIM. Harus makan belangkas. Harus makan belangkas. Belangkas ni kami duduk ngaji haram. Dia bukan binatang dua alam. Dia binatang air yang ke darat untuk bertelur sahaja, untuk aktiviti bertelur sahaja. Dan sedia maklum pepatah Melayu, belangkas maksudnya jantan ikut betina. Itu kan istilah belangkas, betul. Jadi untuk aktiviti bertelur tu saja kalau ikut dah haram. Tapi majlis fatwa JAKIM mengeluarkan kenyataan harus makan belangkas di atas alasan belangkas ni dia lah binatang yang hanya ke darat untuk bertelur sahaja. Kerana itu harus makan belangkas pasal dia tak hidup dua alam. Wow. Ini satu kenyataan yang salah dari disiplin fiqh. Salah besar. Kalau ikut bukan salah sikit. Bahkan dari segi kaedah kiasinya, kalau belangkas boleh makan, tolong jawab untuk saya, penyu boleh makan tak? Boleh. Penyu binatang laut. Penyu bukan dua alam. Siapa kata dua alam dia tak kenal apa akustik apa, tak kenal. Memang tak kenal lah binatang laut apa dua alam amfibia apa. Saya pun ngaji sains lah, bodoh-bodoh tak ke SPM saya lah. Penyu ni dia hanya ke darat untuk bertelur, betina aja. Kita dah lama dia ajar penyu haram makan betul. Haramkan. Siapa berani kata halal? Jawab. Siapa tak boleh. Tampok je. Saya punya bahasa macam ni lah tuan. Bahasa kampung. Memang haram. Tak ada siapa berani kata penyu adalah halal. Pasal apa? Semata-mata kerana dia punya hak, betina dia tu pergi ke darat untuk bertelur. Betina dia ke darat untuk bertelur. Kalau andai kata belangkas boleh dimakan hanya dengan dia bertelur, sedangkan yang telur tu, yang bertelur tu jantan dan betina, maka especially penyu adalah lebih utama untuk boleh dimakan. Kerana yang pergi betina, jantan tak pergi sekali. Ni saya sebut dalam kaedah bahas fiqh kita. Kalau semudah itu punya hukum JAKIM boleh keluar kesalahan, saya tak heran keluarlah fatwa apa pun, mesti ada kesalahan dan ralat. Satu saya nak, kalau boleh nak dengar satu pembahasan yang begitu bermaya dengan masa itu. Lagipun ada bantuan ustaz yang mungkin saya tak pernah dengar, dia pergi kursus apa dan sebagainya, penjelasan daripada majlis fatwa pasal saya tak tahu apa majlis fatwa bahas. Saya boleh tengok apa yang ditulis kenyataan hukum saja. Fatwa wajib. Sedangkan dari segi hukum jelas saya nak sebut tentang prinsip, macam tadi pun telah dijawab tentang kalau benda haram ialah haram. Itu asal kaedah kita. Innal halalan bayyin, haram bayyin, bainahuma umurun mushtabihat. Ini kaedah agama kita. Kita ada Allah Ta'ala, kita ada Nabi untuk kita ikut. Ini ada prinsip kita. Dan kita nak bahas Quran hadis pun memang di luar keupayaan kita. Tadi pun kita tengok sebut hadis pun terkangkang lah kita. Hadis ni sebut makan tamak juah. Kita nak selesai tak pandai. Saya nak sebut boleh, saya boleh sebut kesimpulan hadis tu. Dan saya memang mengaji dalam bab-bab tu. Tapi makan masa tu kan, saya kata sepatutnya pembahasan tu lebih spesifik pada bab tu. Ini pembahasan tak spesifik. Jadi asal saya nak sebut ialah kaedah dengan hukum Allah SWT. Yang najis ni memang asalnya atas nama najis, walaupun bukan babi, daripada bovine source, daripada lembu. Masalah sembelih tak sembelih apa dan sebagainya lah. Katalah kita buat macam ni lah, untuk saya nak buat masa yang ringkas ni. Katalah suci. Okey. Bila suci, saya kata macam ni, saya punya misal bandingkan cukup senang. Pondok bagus tak bagus? Bagus. Tuan-tuan hantar anak kat pondok tak? Yang hantar Alhamdulillah. Ada yang tak hantar tak? Boleh tak saya kata orang tak hantar pondok ni, you anti pondok? Okay, very clear isn't it? It's pro-choice. Yeah. You want to
Either you want to pergi hantar sekolah bahasaan, sekolah tahfiz, you nak sekolah dekat rumah pun, schooling bagi sekolah pendidikan tak hantar pun, cuma Kementerian Pendidikan lah pula tertaluk dengan undang-undang. Allahumma salli alaihi wasallam. Asal saya nak sebut ialah kalau yang tu tak boleh panggil pro-choice, tak boleh dipanggil sebagai anti-pondok, memang sanggup nak kata anti-pondok? Sanggup? Saya boleh bagi label dengan sebab tak nak hantar pondok. Yang ni pun vaksin atas kata, saya kata halal sekalipun, bagus, katalah bagus, sedangkan ada side effect dia. Dan ada kita dengar macam-macam lah, saya tak payah sebut tu, akan masa Allah. Jadi asal saya nak sebut ialah kalau katalah ada suci sekalipun, atas pilihan tu tidak, choice lah nak ambil. Jadi bila choice perwajibkan perwajibkan, kalau ikut lebih baik perwajibkan masuk pondok. Itu kot saya nak sebut panjang lah. Itu memang pada saya kecewa pembahasan hari ini, pasal tak menepati apa yang sepatutnya dibahas. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi saya nak sebut satu perkara hujung. Saya rasa saya untuk isu kebersihan tu saya nak sebut tadi satu lagi. Kita selalu duk bahas penyakit dengan macam mana nak cari ubat penyakit, tapi kita tak tahu, tak mencari, tak berusaha untuk mencegah sebab-sebab penyakit. This is our problem. Sebab penyakit paling besar sekali apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Orang duk sibuk campak polio apa dan sebagainya, tapi hina Nabi, tak ada orang Islam bangkit, tuan-tuan. Very sedih, sangat menjadikan, tuan-tuan. Tunggu je lah celaka, apa tak tahu, polio, apa tak polio, Japanese, apa tentasi, apa. Kau jagalah ke depan ni. Bila Nabi kau tak jaga, syariat kau tak jaga, akidah kau tak jaga, sekolah agama kau tak jaga, pondok kau tak jaga, agama kau tak jaga, saya tunggu lah, fantazir. Tunggu je lah. Saya tak sebut tu hujung saja, saya sebut pasal masa pun panjang. Ada orang lebih mengutamakan perut keroncong, saya tak tahu. Saya tak peduli lah tu sebenarnya. Kita lebih bicara agama. Agama adalah, this is our life. Kita berjuang untuk agama, kita diri atas agama, kita hidup untuk agama. Hidup aku, mati aku untuk agama. Tak ada jalan maksud lain kita melainkan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Mesti dia atas hukum hakam agama, dia atas mansya Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala hendak, dan macam mana nak ikut perintah Nabi ni secara mutlak. Jadi I'm sorry, I'm very rude words. Excuse me. Thank you for this time to speak. Selamat datang. Kalau boleh panggil dengan lebih serius dengan panggilan macam tu, untuk pembahasan macam tu, baru boleh tahu kenapa kami tolak. Yang ni, bahas yang ni lah kot suara pun tahu, oh punya macam ni saya tolak. Dah lama dah, pasal pertemuan pertama kami masa almarhum ayah tu guru ada lagi. Saya lah antara memang dipanggil lah. Keluarga guru ada, duduk atas madrasah ni. Saya tak ingat mana misi yang datang nak hadir dalam majlis tu. Antara yang saya soal ni lah, dia cerita banyak-banyak Allah. Dia kata, doktor, so simple, saya nak cerita hanya halal haram. Bagi keputusan, dia tak lebih keputusan halal tu. Dia tak boleh bagi. Putus saya kata kalau halal pun, kami tak ambil macam mana? Boleh tak? Dia kata tu terpulang. Lah, terpulang. Buat apa? Bising-bising kami tak ambil vaksin. Di atas kaedah dia nak sebut gini. Kalau dah kata ambil vaksin ni boleh pelihara, kenapa gaduh sangat kami tak ambil vaksin? Macam itulah kan, kena sebut kasar macam ni ya. Gaduh sangat kami tak ambil vaksin. Lagipun kami tak ambil vaksin, orang lain pula dapat penyakit, disalahkan kami yang tak ambil vaksin ni. Pasal kami tak ambil vaksin, orang lain pula dapat penyakit. Kalau itu baik tak payah vaksin. Pasal ambil vaksin pun dapat penyakit. Bukan 100% lah tu, memang tak ada vaksin. Kami beriman dengan Nabi kami. Kami beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kami beriman dan ajar dengan syariat. Sedikit hikmah yang telah disebut oleh ulama kita. Apa dia? Vaksinasi ni kalau kata apa alternatif selain daripada atas nama makanan sunnah apa dan sebagainya, kita diajar dengan tahnik. Tuan-tuan, saat kami beriman, jumpa orang soleh, mereka ni orang takwa, dengan takwa batin mereka, dengan takwa zahir mereka pada Allah Ta'ala. Dia kunyah buah kurma tu cukup, tuan-tuan. Kami yakin, tuan-tuan, saya tak tahu lah, tak yakin, yang ni tak spesifik, yang ni umum. Astagfirullah, saya tak tahu. Kalau Badu pun Quran sebut fi shifa'un linnas, lafaz nakirah, lafaz yang sangat umum. Dia tak menunjukkan ma la yahtaqsu bihi wahid duna akhar. Saya tak tahu tuan-tuan punya belajar keimanan bab hadis macam mana, saya tak tahu. Tapi kami belajar beriman dengan hadis Nabi, belajar dengan beriman dengan syariat. Inilah kami punya pegangan. So saya nak sebut tentulah, kalau kata kami tak divaksin kan, kami tak ambil vaksin,
Kalau nak kata kami pro vaksin, astagfirullah, anti vaksin, saya nak guna label yang ni sebenarnya adalah, saya nak sebut kasar sikit ni, apa dia, yang ni ISIS vaksin. Pasal apa ISIS vaksin? Tak ambil je. Ni tak ambil vaksin. Ni tak ambil vaksin. Tak boleh tolak. Ni ISIS. Extremist vaksin. Dan juga isu istilah gini. Yang ni pun atas hasil perbincangan kami, alhamdulillah. Apa dia? Kalau nak diwajibkan di atas, kalau Dr. Fazli sebut tadi, Kerajaan Malaysia ambil perhatian side effect apa dan sebagainya. Baik, kalau betul-betul lah memang dia boleh bawa kebaikan, kami nak cadangkan macam ni lah. Kau nak wajibkan tu satu hal, kami tak ada kuasa pemerintah. Tambah pula pemerintah macam ni, bukan pemerintahan hijau, tapi pemerintahan jingga. Cukup saya nak guna bahasa itu. Kita tengok menteri agama itu pun macam tak ada agama. Kasar sikit tentang bahasa ni. Saya sebut macam tak ada agama. Okay. Apa saya nak sebut? Jadi sepatutnya kalau dia nak wajibkan, satu, permintaan kami. Atau permintaan saja, dia suggestion only. Insurans kan kami punya injek. Kalau kami kena apa-apa, bayar ganti rugi kami. Engkau jamin benda ni baik, pemerintahan kesihatan. Jadi insuransnya, siapa yang kena ni macam ni, saya efek dia macam ni. Anak saya yang nombor 1 tu terlajak agak kena vaksin. Lepas kena campak, penyakit campak esok hari. Vaksin campak esok hari. Memang jawapan macam ni. Ada orang satu daripada cerita 0.002%. 0.02%. Wow, sangat hebat. Dan juga saya nak sebut, kalau kementerian ni betul-betul prihatin lah dalam bab kesihatan. Saya nak kata gini, kenapa rokok tak boleh ada penapisan macam tu? Kenapa haram tempat makan aja? Ni pun baru je. BN tak buat tau. PH bagus lagi dari sudut tu. Saya tak isap, saya sokok, saya tahu apa dia punya kesan. Kami duduk ni so, makan ni, Allah, macam dragon tu naga lah. Naga yang duduk berasap, api tak keluar. Saya melawak macam tu lah. Jadi saya nak sebut apa? Sepatutnya lebih berhati, sepatutnya memang rokok, sepatutnya dah lama dah. Sepatutnya ialah rokok ni bukan saja di masjid. Masjid pun tak payah lukis gambar rokok sepatutnya. Tulis gambar bawang tu bangkah. Bawang pun tak boleh. Patutnya roadshow rokok, roadshow arak. Ni, kita tak ada kilang vaksin. Vaksin diwajibkan. Kita tak ada kilang rokok, tapi import rokok. Tapi kita ada kilang arak. Macam mana Menteri Kesihatan? Jadi itu sajalah. Wallahualam. Wallahualam. Minta maaf atas kekasaran ni. Terima kasih bagi ruang. Apa saya nak sebut? Maaf lah, kasar saya ingin bahasa macam ni. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas